Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan Allah. Pada pagi ini merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-48, yang mana kita telah pun diberikan ruang, peluang oleh Allah sebelum ini. Dalam hampir kita dah masuk kepada hampir ke pertemuan yang ke-50, yang mana insya-Allah minggu ni, pagi ni merupakan yang kedua terakhir. Maknanya minggu hadapan insya-Allah adalah siri terakhir tadabbur suratul Al-Kahfi, yang mana pada minggu hadapan adalah rumusan daripada ayat-ayat dalam suratul Kahfi, dan kita akan kaitkan dengan tema ataupun objektif surah Al-Kahfi. Pagi ini kita akan bincang ayat yang ke-106 sehingga ayat ke-110. Ayat 106 sehingga ayat 110. Saya akan paparkan nota dalam bentuk PowerPoint yang telah pun diberikan kepada tuan-tuan dan puan pada minggu lepas. Ayat yang ke-106 masih lagi berkaitan dengan ayat 106 masih lagi berkaitan dengan golongan kafir, yang mana golongan yang kafir ini kita telah pun temui pada ayat 100. Masa ayat 100, waktu kita baca ayat nombor 100, kita telah pun menemui Allah menyebutkan pada ayat yang ke-100 suratul Kahfi cerita tentang orang-orang yang kafir. Jadi penutup kepada suratul Kahfi ini, Allah menyebut tentang golongan orang kafir. Kalau tuan-tuan masih ingat, pembukaan surah Kahfi dulu, mula-mula kita baca ayat suratul Kahfi kan, kita ada menemui ayat yang Allah menyebutkan bahawa Al-Quran ini fungsinya adalah untuk memberikan berita, fungsinya untuk memberikan ancaman, dan juga fungsinya adalah untuk memberikan berita gembira. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditugaskan oleh Allah untuk memberikan ancaman. Wa yunziral ladzina, digunakan untuk memberikan ancaman dan juga untuk menyampaikan berita gembira. Maka pada penutupan suratul Kahfi ini, kita dah jumpa daripada ayat yang ke-100, Allah menyebutkan tentang golongan yang golongan yang diberikan ancaman, tetapi mereka tak ambil peduli pun ancaman-ancaman tersebut. Maka apakah balasan yang mereka terima setelah mereka diberikan ancaman, dihantar Rasul, dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim? Jadi balasan ancaman itu Allah telah pun sebutkan pada ayat bermula ayat 100 sampailah ayat 106.
Jadi ayat 100 sampai 106 ni kita boleh letakkan ia pada topik golongan yang diberikan ancaman tetapi mereka mengabaikan ancaman yang telah pun disampaikan kepada mereka. Maka Allah menyebutkan tentang neraka yang Allah tunjukkan. Lepas tu Allah terangkan sekali lagi penjelasan pada ayat-ayat yang telah pun kita bicarakan sebelum ini. Jadi dalam masa yang sama, tuan-tuan kena ambil perhatian dan kena faham betul-betul kerana ayat-ayat ini dah masuk ayat yang ke-10 terakhir. Kita pernah baca hadis Nabi SAW yang Nabi kata, Nabi galakkan kita membaca 10 ayatnya awal, 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Kenapa dengan 10 ayat terakhir suratul Kahfi? Inilah fasa-fasa yang sangat penting kita kena fahami. Jadi ayat 106 ni adalah merupakan ayat yang Allah menyebutkan tentang golongan yang kafir, yang mereka Allah Ta'ala telah pun sediakan untuk mereka ini neraka Jahannam. Jadi ayat 106 ni Allah bagikan, maksudnya Allah nak menerangkan kenapa mereka ini layak, kenapa mereka ini patut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ayat 106 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalika jazaa'uhum Jahannam. Dzalika membawa maksud demikianlah. Demikian adalah kata tunjuk. Ataupun kita kata dalam bahasa Arab dia panggil isim isyarah, kata tunjuk. Jadi demikian ni sebenarnya merujuk kepada demikian apa? Kita tahu kan demikian. Jadi demikian apa? Maka kita kena kembali merujuk kepada apa? Kena rujuk pada ayat yang sebelum. Sebab demikian di sini adalah kita kata apa? Dia adalah lanjutan daripada ayat yang sebelum. Jadi kalau kita baca ayat yang sebelum, seperti ayat nombor 105 yang kita telah pelajari pada minggu lepas, kita tengoklah ayat 105 ni untuk ingat kembali. Waktu kita belajar ayat nombor 105, Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita bahawa orang kafir ni, mereka telah melakukan dua perkara. Yang pertama, mereka mengkufuri ayat-ayat Tuhan mereka. Yang kedua, mereka mengkufuri hari pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, apabila amal-amal mereka ditimbang, amal-amal ini langsung tidak ada nilai di dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Daripada ayat inilah datangnya perkataan demikian. Demikianlah maknanya demikianlah hasil orang yang kufur kepada ayat Tuhan mereka, orang yang dia kufur, dia tak percaya tentang akan adanya hari pertemuan dengan Tuhan mereka, dan demikian tu juga merujuk kepada mereka yang langsung tak ada amal tu. Di sisi timbangan tu, amal tu tak ada, amal baik langsung tak ada. Jadi hasil daripada amal baik itu langsung tak ada, itulah yang kita sebut tentang perkataan demikianlah. Zalika. Okay. Jadi ayat 106 ni, kalau kita nak lihat perkaitan dia, dalam nota tu telah pun diletakkanlah. Dia panggil hubungan di antara ayat 106 dengan ayat sebelumnya 105. Jadi kalau ayat 105 kita sebut tadi, ada dua amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam, iaitu
mengkufuri wahyu dan tidak percaya tentang hari akhirat. Okay. Dalam masa yang sama, mereka ni langsung tak ada amal kebaikan lah. Jadi kalau amal baik dah tak ada dalam timbangan, maka apa balasan mereka? Jadi ayat 106, Allah menerangkan tentang balasan yang akan diberikan kepada dua perbuatan ni. Pada ayat nombor 105. Ataupun balasan bagi siapa-siapa yang tak ada langsung amal kebaikannya di dalam timbangan tu. Jadi kata kunci dia dekat ayat nombor 106 ni, Allah nak cerita tentang balasan. Bukan sekadar balasan sebenarnya, tetapi Allah nak memperincikan lagi apa? Macam mana cara, jadi kita kena tambahlah balasan, kita kena tambah sikit. Balasan dan cara ataupun bentuk. Okey, cara ataupun bentuk apa? Bentuk mengkufuri wahyu. Okey, ayat 106 ni dia bukan sekadar menyebutkan apa balasan yang nak diberikan pada mana-mana manusia yang berada pada ayat 105. Tetapi ayat 106 ni juga Allah menceritakan tentang macam mana bentuk mereka mengkufuri wahyu tu. Macam mana cara dia mengkufuri wahyu. Jadi ayat 106 memberikan perinciannya. Kita baca ayat 106, kita tengok terjemahannya, kita akan jumpa jawapan. Jadi kalau kita baca ayat 106 secara keseluruhan, Allah kata dzalika jazaa'uhum jahannam. Mereka yang bersifat demikian, kita telah hubungkan dengan ayat 105 tadi. Balasannya adalah jahannam, iaitu neraka yang sifatnya adalah jahannam. Kenapa balasan mereka ni neraka jahannam? Allah menerangkan sebab dekat sini. Bima. Okey, jumpa tak perkataan bi. Bi ni sebenarnya membawa maksud sebab. Ba di bawah bi menunjukkan maknanya sebab. Jadi ba kat sini, ba di bawah bi ni, dekat ayat bima ni, merujuk kepada ba sababiyah. Dia panggil ba sebab. Ba yang berfungsi menunjukkan sebab. Jadi Allah mula-mulakan Allah kata, balasannya, Allah katakan balasannya. Okey, ni balasannya neraka jahannam. Kenapa balasan yang layak bagi mereka ini neraka jahannam? Disebabkan menunjukkan bahawa mereka masuk neraka jahannam ni ada sebab lah. Disebabkan menunjukkan bahawa mereka masuk neraka jahannam ni memang layak, memang patut. Kenapa patut dan layak? Sebab ada sebab lah. Disebabkan maksudnya menunjuk kepada penyebab. Dalam bahasa mudah, tentulah ada sesuatu yang mereka dah buat. Sesuatu yang mereka dah buat itulah yang dikaitkan dengan ayat nombor 105 dan diterangkan lagi pada ayat nombor 106. Disebabkan apa? Apa penyebab dia? Mereka telah kafaru. Mereka telah menjadi kufur. Okey, mereka telah menjadi kufur. Okey, maksudnya mereka memilih untuk tidak mahu menerima, tidak mahu percaya, tidak mahu ikut
ikut apa? Tentang wahyu tadi. Mereka menjadi kufur. Kemudian Allah terangkan lagi bagaimana bentuk kekufuran mereka ni. Wattakhadhu ayati. Mereka menjadikan ayat aku, kata Allah. Sama ada ayat yang berbentuk ayat seperti ayat Al-Quran, perintah Allah ke, larangan Allah ke, ataupun ayat-ayatku ni seperti ayat-ayat yang ayat-ayat kauniyat, yang maksud dia alam sekeliling ni ada banyak ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Okay. Jadi ayat-ayatku ni khusus je kalau kita kait dengan ayat sebelum ni, mereka ni telah jadikan wahyu yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka tu, amaran-amaran yang disampaikan kepada mereka itu, mereka jadikan sebagai apa? Huzwa. Tapi kita kena baca sambungannya lah. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Mereka buat ayat-ayat aku ni, kata Allah, dan rasul-rasul aku sebagai ejek-ejekan. Okay. Jadi dekat sini kita dapat jawapan. Kenapa mereka diberi balasan neraka Jahannam? Okey, ada sebab tak? Allah kata ya, ada sebab. Disebabkan, maknanya ada penyebabnya. Sebab apa? Mereka ini telah menjadi kufur. Kenapa mereka melakukan perbuatan mengkufuri? Antaranya, mereka jadikan ayat-ayat Allah, mereka menjadikan rasul-rasul yang Allah hantar sebagai ejek-ejekan, main-main, hina, keji dan sebagainya. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita dapat mempelajari bahawasanya Allah, jika dia memasukkan seseorang ke dalam neraka, pasti disebabkan perbuatan yang melayakkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Itu kita dapat pelajari. Ini menunjukkan keadilan Allah. Dalam masa yang sama, kan, menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ni telah hantar Rasul. Dalam masa yang sama, Rasul yang dihantar itu telah menyampaikan wahyu yang Allah utus kepada, yang Allah turun kepada Nabi. Maknanya tidak ada lagi alasan. Kalau kita naik, maksudnya kalau macam kita kata dibicarakan di hari akhirat tu, maksudnya dah tak boleh lagi nak buat rayuan. Faham tak? Tak diberi lagi peluang untuk mempertahankan diri dah. Sebab apa? Sebab memang kamu layak masuk neraka. Ada bukti. Apa bukti dia? Kamu telah jadikan ayat-ayat aku ini sebagai ejek-ejekan. Rasul-rasul yang dihantar kepada kamu, kamu jadikan dia sebagai ejek-ejekan. Muhammad itu, kamu ejek dia, kamu kecilkan dia, kamu buat main je kepada Nabi SAW. Menunjukkan bahawasanya neraka ini siapa masuk, mesti di atas tiket dia layak dan dia patut masuk. Menunjukkan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebelum kita bincang tindakan yang kita boleh ambil berdasarkan ayat ke-106 ni, dekat ayat ni tahu kita dapat mengetahui bahawasanya kalau kita buat ayat Quran ni, kalau kita jadikan dia ejek-ejekkan, buat lawak, jadikan ayat-ayat Allah ni buat lawak, syariat Allah ni dijadikan bahan jenaka, ia boleh bawa kepada kafir. Ni dia boleh bawa kepada kafir. Sebab apa kita kata boleh bawa kepada kafir? Sebab Allah kata dekat sini, Allah kata disebabkan mereka kufur. Mereka kufur. Lepas Allah sebut kufur, Allah kata kafaru, Allah menyebutkan
penyebab mereka menjadi kafaru tu apa? Dekat sini. Jadi kalau ayat-ayat Quran dijadikan bahan jenaka, kan dalam ayat Quran tu kan ada syariat-syariat. Kalau Islam ni dibawa main-main jenaka, boleh buat lawak-lawak lagi hukum halal haram. Kan? Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok cerita lawak-lawak ni, Maharaja Lawak ke lawak apa pun, main-main je tentang hukum-hukum agama. Dia boleh buat lawak-lawak tu. Kan? Hukum-hukum agama boleh jadikan sebagai bahan lawak. Kalau dia ada ilmu, dia faham, tapi dia sengaja buat, tanpa ada paksaan, dia boleh jatuh kafir. Sebab Allah kata ni, mereka kufur. Kenapa? Mereka menjadikan ayat-ayat aku. Allah kata. Lepas tu, mereka jadikan Rasul ni sebagai ejek-ejek. Kalau ada orang jadikan sunnah Nabi ni main-main, dia boleh jatuh kafir. Dia boleh bawa kepada kekufuran. Jadi hati-hati. Jadi kesimpulan daripada ayat 106 ni, maka tindakan yang perlu kita lakukan, kita janganlah jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan jenaka, begitu juga dengan rasul-rasul dijadikan sebagai bahan lawak. Jangan dikecil-kecilkan sunnah Nabi. Jangan dikecil-kecilkan hadis-hadis Nabi SAW. Cuba kita bayangkan, kalau ejek-ejek tentang Rasul ni pun dah boleh jatuh kufur, bagaimana kalau orang menolak kerasulan itu sendiri? Menolak hadis Nabi. Agak-agak apa hukum dia? Kafirlah. Sebelum kita melanjutkan kepada ayat yang 107, tuan-tuan lihat dekat ayat 106 ni kan, kenapa perkataan Rasul-Rasul, tengok ya, Rasul-Rasul ni, kenapa Allah guna bilangan banyak? Wa rusuli. Sedangkan sasaran ayat ini kan untuk orang-orang kafir musyrikin di Mekah. Kita kan tahu sasaran Nabi ni ketika ayat ni turunkan, Nabi khusus ketika ni adalah untuk orang-orang kafir musyrikin Mekah. Kenapa Allah tak kata dan Rasulku? Kenapa dijama'kan Rasulku? Kenapa Nabi Muhammad ni diletakkan dengan perkataan seperti banyak Rasul? Okay. Jawapannya adalah, kata para ulama, apabila kita ejek satu Rasul, kita seperti mengejek Rasul-Rasul yang lain. Kalau kita pelekehkan, kita permainkan, kita tolak satu Rasul, seperti kita menolak dan mempelekehkan kesemua Rasul. Sebab itu hikmah kenapa diguna bilangan banyak pada warusuli, seperti yang kita telah ulas tadi. Sebab tu kita, rukun iman kita adalah beriman kepada para Rasul. Ataupun kita beriman kepada Rasul-Rasul. Tak boleh beriman kepada satu Rasul, seorang Rasul saja. Tapi kena beriman juga kepada Rasul-Rasul yang lain. Kerana yang menghantar Rasul itu dari sumber yang satu, iaitu Allah. Jadi kalau mereka kutuk Nabi Muhammad, mereka seperti mengutuk Nabi-Nabi yang Rasul-Rasul yang lain. Itulah hikmah mengapa digunakan bilangan banyak pada perkataan warusuli. Jadi kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-107. Ayat 107 ini Allah dah bawa kita semua kepada satu lagi golongan. Lawan kepada golongan ayat
daripada ayat 100 sampailah 106. Jadi ayat 107 ni adalah ayat yang Allah nak kaitkan dengan permulaan surah Kahfi dulu. Kalau dalam surah Kahfi dulu mula-mula kita jumpa ayat, kalau tuan-tuan masih ingat ayat ayat yang kedua kita jumpa kan, Allah menyebutkan nabi ni dia dihantar oleh Allah untuk apa? Wa yubashshiral mu'minin, untuk memberi berita gembira kepada orang yang beriman. Maknanya pada penutupan hujung-hujung surah Al-Kahfi ni Allah pun ceritalah, kalau yang ayat 100 sampai 106 golongan yang diberi ancaman tetapi mereka mengabaikan amaran dan ancaman tu, maka pada ayat 107 Allah menyebut tentang manusia yang dia menyahut dakwah yang Nabi sampaikan, ayat Quran yang dibacakan, mereka mengambil peduli, mereka ikut, mereka dengar, mereka taat, mereka agungkan ayat-ayat Allah, mereka ambil serius ayat-ayat Allah ni. Mereka mengangkat, mereka mengagungkan manusia yang dihantar oleh Allah sebagai Rasul. Maka mereka ini Allah sediakan apa untuk mereka? Jadi ayat 107 Allah menyebutkan nikmat yang mereka terima, iaitu dia dapat berita gembira dengan syurga Firdaus. Jadi kita baca ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya, kenapa ada sesungguhnya? Allah Taala nak membuat pengukuhan. Allah nak menguatkan. Allah nak menunjukkan bahawa memang betul-betul akan berlaku. Allah gunakan inna. Okay. Allazina amanu, orang yang beriman. Okay. Orang, kalau ada manusia itu dia telah beriman, wa amilus salihat, dan dia juga melakukan amal yang salih. Okay. Kita dah sebut sebelum ini, kalau buat amal itu mestilah amal yang salih. Bukan amal saja, tapi dia mesti ada ciri kesalihan. Bagi wa'amilu salihan. Okay. Manusia yang telah beriman, manusia yang dia juga buktikan imannya dengan dia melakukan amal-amal salih, kanat lahum. Kanat ni dia seperti perkataan kita kata adalah, ialah kanat. Tapi kanat ni dia sebenarnya adalah kata kerja lepas. Maksudnya telah lahum, disediakan bagi mereka. Maka kita cakap dengan kanat kan. Kanat tu maksud dia ni lah. Dia ada perkataan telah ada, macam telah ada. Maksudnya telah disediakan. Lahum bagi mereka jannatul firdaus, syurga Firdaus. Yang syurga Firdaus itu Allah Ta'ala sediakan bagi mereka itu yang beriman amal soleh ni untuk apa? Nuzula, sebagai tempat tinggal. Dekat sini kita terjemah dia tempat tinggal. Okey, tempat tinggal tu betul. Okey, jadi dekat sini nuzula, dekat sini nuzula dekat sini dia berfungsi menerangkan balasan syurga Firdaus tu. Okey. Ayat ni Allah memang telah sediakan syurga Firdaus. Yang syurga Firdaus ini Allah Ta'ala nak bagi kepada orang yang beriman dan buat amal soleh ni sebagai apa? Jadi
nak diterangkan balasan syurga Firdaus ni untuk apa, digunakan perkataan nuzula. Nuzula ni terjemahan kita, mungkin kita terjemah dia sebab tempat tinggal, betul. Kalau kita perincikan lagi, perkataan nuzula ni, kejap tengok dekat ni dulu. Nuzulan juga boleh membawa maksud. Nuzul ni juga digunakan pada menyambut tetamu. Kenapa? Kerana orang yang masuk syurga ni sebenarnya dia adalah tetamu Allah. Kita selalu sebut tetamu Allah ni bila? Kalau pergi haji je kita akan kata, siapa yang dapat pergi haji ni kita kata dia duyufur rahman, kan selalu orang kata tetamu Allah, tetamu Allah. Tetamu Allah yang sebenar-benarnya apabila dimasukkan seseorang itu ke dalam syurga, terutama syurga Firdaus. Oleh kerana cara Allah nak menggambarkan mereka yang masuk ke dalam syurga Firdaus ini sebagai tetamu Allah, maka digunakan perkataan nuzula. Kalau tetamu Allah yang baik, yang nikmat, digunalah nuzula tu pada syurga. Tetapi nuzula ni juga digunakan untuk menyambut tetamu Allah yang akan diberi azab. Nuzula ni bukan hanya digunakan untuk syurga sahaja, tetapi nuzula juga digunakan untuk azab neraka. Buktinya, cuba kita lihat ayat 102. Kembali melihat ayat 102. Ketika kita baca ayat 102, kita jumpa sebenarnya neraka Jahanam tu sebagai apa. Ni saya gariskan, tengok. Kan Allah kata inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Cuba juga nuzula. Dekat sini terjemah neraka Jahanam sebagai tempat tinggal. Memang salah satu maksud nuzul memang tempat tinggal. Ya Allah sediakan syurga ni memang tempat orang nak hiduplah dalam tu. Tapi nuzul ni juga membawa maksud dia menjadi tetamu Allah. Kalau bayangkan, kalau jadi tetamu Allah dapat nikmat, Masya Allah, Allahu Akbar. Cuba kalau satu lagi dia menjadi tetamu Allah untuk dapat azab, so macam mana rasanya? Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita daripada Allah menyambut kita di dalam api neraka. Na'udzubillah. Moga Allah jauhkan kita, Allah lindungi kita daripada neraka Jahannam yang digunakan untuk menyambut tetamu Allah yang disediakan azab yang sangat pedih. Tetapi yang kita sangat impi-impikan adalah menjadi tetamu Allah di dalam syurga Firdaus, seperti ayat nombor 107 yang baru sekejap kita jumpa. Syurga Firdaus. Baik. Kalau kita baca perkataan Al-Firdaus, Al-Firdaus kita hanya jumpa dua tempat je dalam Quran. Yang pertama, dia berada dalam suratul Mu'minun, dan yang kedua, dia berada dalam suratul Kahfi lah. Ada dua tempat je dalam Quran yang menggunakan perkataan Al-Firdaus, Al-Mu'minun dan juga surah Al-Kahfi. Al-Firdaus ni, tuan-tuan dan puan, digunakan dalam dua sudut. Sudut yang pertama, kalau sebut syurga Firdaus, ia merujuk kepada kebun-kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohonan. Itu pun dipanggil Firdaus. Makna kata, semua syurga, maksudnya syurga ni, dia mempunyai sifat kefirdausan.
dalam masa yang sama digunakan juga istilah syurga Firdaus ini merujuk kepada syurga yang terbaik. Seperti mana hadis yang kita selalu dengar. Ini hadis ni ada dekat teladan sabda Nabi SAW. Nabi minta kita doa dapat syurga Firdaus ni. Yang syurga Firdaus ini kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ, syurga yang paling terbaik, وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, yang paling tinggi. Siapa yang dapat darjat syurga Firdaus ni, dia akan dapat tempat yang terbaik, yang paling tinggi. Tingginya tu, فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ, di atas syurga Firdaus itu adanya arasy Allah Azza wa Jalla. Hadis ini menyokong kepada makna kedua kalimah Firdaus adalah merujuk kepada syurga yang terbaik. Namun dalam masa yang sama, Firdaus juga boleh merujuk kepada sifat, ciri-ciri syurga itu yang dia Firdausah. Ini kita dah belajar sewaktu kita bentangkan tajuk syurga yang didambakan. 20 siri kita buat. Alhamdulillah, kita telah selesai ke 20 siri tersebut. Sebelum kita lanjutkan, tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhatikan perkataan kanat. Kanat. Perkataan kanat. Kanat, kita sebut tadi apa? Lepas tu kita terjemah dia telah disediakan. Telah ada. Di mana kita nak perhalusi? Begini. Syurga ni macam ni. Orang beriman sekarang ni, maksudnya mana mana-mana manusia yang dia dah dapat dah syurga Firdaus, betul tak? Tak ada lagi. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata telah disediakan bagi mereka? Bagi mereka tu, perkataan bagi mereka, contoh begini. Macam kenapa Allah guna telah disediakan? Yang pertama, kita dapat pelajari menunjukkan bahawa memang dah ada dah syurga Firdaus tu. Perkataan kanat ni telah membawa maksud bahawa syurga Firdaus itu telah pun diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengapa Allah Ta'ala kata seperti mereka telah masuk? Kenapa Allah Ta'ala kata telah disediakan? Maksudnya mereka dah dapat lah, betul tak? Telah disediakan, maksudnya telah dapat lah. Kenapa guna perkataan telah dapat? Telah disediakan tu maknanya confirm dapat lah. Sebenarnya para ulama mengatakan telah disediakan ni membawa maksud memang layak lah. Maknanya telah disediakan, maksudnya telah dapat bagi mereka. Telah dapat, telah disediakan, menunjukkan bahawa kelayakan. Maksudnya ayat ni kenapa digunakan kanat ni? Telah ni, telah macam telah dapat, tersediakan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya memang dapatlah, memang akan dapat. Sebab tu dia guna telah. Perkara-perkara yang akan datang, kalau dia guna kata kerja yang lepas, menunjukkan kepada litahqiq, menunjuk kepada kepastian. Ingat, kalau dia urusan yang akan datang, macam masuk syurga ni mana kita nampak lagi, mana kita sampai lagi, betul? Akhirat belum ada lagi. Tapi kenapa telah, perkataan tu macam mereka telah dapat. Sedangkan belum timbang amal lagi, belum hisab amal lagi, betul tak? Tapi kenapa Allah kata telah disediakan? Bukan sekadar nak menunjuk syurga tu telah wujud, tapi perkataan telah disediakan. Lepas tu bagi mereka menunjukkan bahawa memang mereka akan dapat lah. Bagi mereka maknanya memang patut dapat. Tapi kenapa guna telah?
Maka para ulama mengatakan bahawa memang dalam ilmu Allah ni Allah Ta'ala tahu. Memang mereka ni layak dapat. Telah layak dapat. Yang kedua, menunjukkan bahawa inilah ayat yang menunjukkan kepada kepastian. Jadi kalau kita nak letak dekat sini, telah disediakan ni juga membawa maksud, kita boleh kata pasti mereka dapat. Kenapa kita kata pasti dapat? Kerana penggunaan kata kerja lepas pada kalimah kan. Okay, saya harap jelas penjelasan penggunaan perkataan kan. Menunjukkan bahawa syurga Firdaus ini telah ada dan memang Allah janji akan dapat syurga Firdaus ini bagi siapa-siapa yang siapa-siapa yang beriman dan dia melakukan amal, tapi amal itu adalah amal yang bersifat salih. Okay. Apa ciri amal soleh? Nanti dekat ayat terakhir saya akan terangkan. Okay. Kemudian kita teruskan dengan ayat yang ke-108. Ayat 108 ni, ayat yang masih lagi berkaitan dengan ayat 107. Maknanya ayat 108 ni adalah ayat yang Allah nak perincikan lagi macam mana tetamu-tetamu yang Allah sambut dia di dalam syurga Firdaus ini, apabila mereka masuk dalam syurga Firdaus ini, mereka nak buat apa dalam syurga itu. Allah sambut mereka ni, macam mana mereka rasa mereka disambut oleh Allah di dalam syurga Firdaus ini setelah mereka mendapat nikmat. Allah kata khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Maknanya apa? Mereka ini tidak akan keluar dari syurga buat selama-lamanya. Bayangkan, kita disambut oleh Allah dan Allah menjadikan kita tetamunya sampailah bila-bila. Itu kata mereka kekal di dalamnya. Cara mereka kekal, bukan sekadar mereka takkan keluar, bukan sekadar mereka kekal duduk dalam syurga tu, tetapi mereka ini juga la yabghuna anha hiwala. Mereka memang tak ada sedikit pun perasaan nak berpindah daripada syurga tu. Kalau kita baca sekali imbas, macam sama je, betul tak? Tak nak berpindah daripada syurga, maknanya tak nak keluarlah daripada syurga tu. Sebenarnya kalau guna perkataan mereka kekal di dalam syurga tu, maknanya tak keluarlah. Tetapi kenapa ada perkataan mereka tak ingin berpindah daripada syurga tu? Nak menunjukkan tahap kesempurnaan yang ada dalam syurga. Tak ada perasaan nak berpindah. Maknanya mereka tak pernah rasa bosan. Mereka tak, orang masuk syurga ni, mereka merasakan itulah nikmat yang paling terbaik, pemandangan yang paling cantik, yang paling puas. Kalau dekat dunia, kita ada perasaan nak berpindah daripada tempat ke satu tempat. Maksud dia begini, kan dekat dunia, kita rasa macam tempat kita ni dah best sangat dah. Taman kita ni best dah. Tapi kalau kita pergi tempat, kita banyak berjalan, kita nampak, uish, cantiknya taman ni, cantiknya tempat ni. Kita pada perasaan macam, alamak, kita dah jadi bosan dengan tempat kita yang asal. Lagi kita jumpa yang cantik, lagi jumpa yang besar, lagi jumpa yang indah-indah, kita dah ada perasaan macam, ish, kalau aku dapat duduklah dekat sini. Dia macam tu. Itulah dunia yang tak kekal. Dia takkan puas. Tapi kalau dia masuk syurga, dia puas sangat. Dia memang tak
dia takkan nampak sebarang kekurangan lah. Sampai memang tak nak berpindah daripadanya. Okay. Sebelum kita lanjutkan, dekat sini kan kita tengok kenapa Allah nak guna perkataan mereka kekal. Kenapa Allah mendahulukan mereka kekal, lepas tu baru Allah kemudiankan mereka tak nak berpindah. Kenapa sebut mereka kekal di dalamnya? Kenapa Allah mendahulukan menyebut mereka kekal di dalamnya? Allah sebenarnya nak memberitahu kita, inilah sebenarnya sifat akhirat. Sifat yang ada pada syurga. Berbeza dengan dunia. Dunia ni dia tak kekal. Dia takkan kekal, dia pasti akan binasa. Kalau tuan masih ingat lagi ayat yang awal-awal dalam surah Kahfi. Dalam surah Kahfi kan ayat yang awal-awal Allah menyebutkan tentang dunia ni. Akhirnya dia akan binasa. Tapi waktu kita baca tu kita sedar tak? Kita ingat tak? Dunia ni yang dicari, dikumpul, ditumpu sangat ni. Sebenarnya dia tidak kekal. Jadi untuk Allah menyatakan dunia ni tak kekal, maka Allah dahulukan menyebut syurga Firdaus ini adalah tempat yang mereka akan kekal di dalamnya. Dia punya tahap kesempurnaan nikmat syurga Firdaus ini, mereka tidak ada perasaan ingin berpindah daripadanya. Inilah yang kita duk cari-cari, yang kita duk kejar-kejar. Inilah masa depan kita. Kita ada peluang, Allah bagi masa, Allah bagi kita lagi umur, Allah bagi kita lagi boleh bernafas, maka manfaatkanlah sebaik yang mungkin. Untuk kita sampai nanti bersama-sama ke satu tempat yang kita tak akan jumpa tempat yang lebih indah, yang lebih menarik, yang lebih menawan, yang kita akan rasa puas. Melainkan kalau Allah masukkan kita ke dalam syurga, terutama syurga yang tingkatan yang tertinggi, tempat yang paling baik, iaitu Al-Firdaus. Kemudian kita pergi kepada teladan dia. Okey, apa yang kita kena buat? Ayat tadi tu lepas kita perincikan sedikit, kita tersedarlah, kan? Kita rasa macam perasaan kita macam kita dapat kesedaran yang selama ni mungkin kita lalai, kita lupa. Tapi kalau kita belajar Quran, kita faham, timbul rasa lah dunia ni tak ada apa-apalah, sekejap je, sementara je, kan? Jadi kita kena buat sesuatu. Jadi apabila kita belajar tadabbur, kita bukan hanya menanam cita-cita semata-mata, tetapi kita perlu ada action. Kita perlu buat sesuatu. Kita kena buat. Kita kena ambil tindakan. Maka tindakan dia yang paling mudah, ambil ayat tu balik, iaitu kita carilah rahmat Allah. Buat apa-apa tujuannya untuk dapat rahmat Allah. Rahmat Allah ini boleh didapati melalui iman kita yang sebenar kepada rukun iman. Dan rahmat Allah Ta'ala ini boleh diperolehi melalui amal yang salih. Okay. Mencari rahmat Allah, sebab tu misi kita hidup ni, tiap-tiap hari, setiap saat, waktu yang berjalan, misi kita adalah mencari seberapa banyak rahmat Allah. Mesti kita, sebelum kita tidur, kita bangun dari tidur, kita mencari rahmat Allah. Cari rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah ni, dia kena buat sesuatu. Apa dia? Iman. Iman ni dikaitkan dengan perkara-perkara di dalam hati. Kepercayaan kita terhadap Allah, terhadap Rasul. Sebab tu cara kita nak perbaharui iman. Kita nak baiki iman.
kita nak mantapkan iman kita ni, nak sempurnakan lagi, maka dengan ayat-ayat Allah, kalau kita faham, dia dapat membantu dalaman, kepercayaan dalaman kita ni tentang Allah, tentang akhirat, tentang malaikat, tentang kitab-kitab. So apabila iman ini dibaiki, diperbarui, dikukuhkan, dah jadi mantap, maka secara tak langsung iman ini akan push. Dia akan push anggota tubuh badan kita untuk kita buat amal. Dari amal yang kita perlu buat itu, mestilah amal-amal yang salih. Apa tu ciri-ciri amal yang salih? Ada pada jawapan ayat yang ke-110. Nanti kita akan jumpa. Okay. Kita teruskan. Saya nak sebut satu hadis yang menyokong kepada misi mencari rahmat Allah. Bukan sekadar kita ada misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan itu bagus. Itu salah satu cara mencari rahmat Allah. Kan, cari orang susah, bantu orang dalam kelaparan, itu memang patut sangat kita libatkan diri. Kenapa? Kalau kita rahmat pada orang, Allah akan rahmat kita. Kalau kita fikir tentang orang ini tak ada makanan, Allah pun akan fikir tentang diri kita. Itu sangat bagus. So misi kemanusiaan itu dalam kurungan adalah misi mencari rahmat Allah wa azza wa jalla. Kenapa perlu sangat mencari rahmat Allah ni? Kerana hadis dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud tidak ada mana-mana manusia yang dapat masuk syurga kerana amalnya semata-mata. Maka para sahabat bertanya, walaupun engkau pun macam tu juga ke ya Rasulullah? Tak akan masuk syurga hanya kerana amal? Nabi mengatakan, ya. Begitulah aku, kata Nabi SAW. Tetapi Nabi kata, Nabi dapat masuk syurga ini adalah kerana kurniaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Okay, hadis ni menyebutkan bahawa kunci utama kita nak masuk ke dalam syurga adalah mencari rahmat Allah. Maka rahmat Allah inilah kita boleh perolehi dengan amal soleh kita. Maka janganlah buang masa, janganlah rugikan peluang yang Allah beri dalam hidup kita. Kerana setiap minggu umur kita makin lama makin berkurang. Peluang kita untuk banyakkan amal ni makin lama makin sempit. Maka perbanyakkanlah amal soleh. Di antara rahmat Allah yang boleh dicari adalah pada belajar Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian sampaikan apa yang dipelajari kepada manusia lain. Moga-moga Allah sentiasa merahmati kita. Dengan rahmat Allah, kita dapat masuk ke dalam syurga Al-Firdaus. Dalam masa yang sama, tetamu puan ya, perbanyakkanlah berdoa untuk masuk syurga. Kalau doa nak minta syurga yang terbaik. Sebab Nabi pesan kepada kita, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ, jika kamu berdoa kepada Allah, فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, mintalah syurga Firdaus. Minta kepada Allah syurga Firdaus. Boleh minta, ya Allah, ya Rahman, kurniakanlah kepada aku, kurniakanlah kepada ahli keluargaku, kurniakanlah kepada saudara-saudaraku yang beriman, yang buat amal soleh ini, ya Allah, akan syurga Firdausmu, ya Allah. Minta kepada Allah. Sebab Nabi suruh kita minta. Moga-moga dengan kita duk minta tadi, Allah kesian tengok kita, Allah iktiraf permintaan kita, Allah tengok sungguh-sungguh kita minta, tak putus-putus dia minta. Kan? Pagi, petang, siang, malam, dalam solat minta, luar solat minta. Maka tak mustahil Allah Ta'ala akan kurniakan rahmat kepada kita. Allah nak tengok kesungguhan kita.
Saban minggu tu ikut belajar tadabbur, ikut belajar Quran. Lepas kelas tajwid, kelas tadabbur. Lepas kelas tadabbur, kelas tajwid. Kan? Jangan putus asa. Jangan putus asa. Minta rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada ayat 109. Ayat 109 ni adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala nak menerangkan tentang ilmunya. Allah nak menerangkan tentang ilmunya. Okey. Sebelum kita baca ayat 109, mari kita lihat terlebih dahulu perkaitan ayat 109 dengan ayat-ayat yang sebelum ni. Ayat-ayat yang sebelum ni kita ambil macam kita ambil ayat-ayat yang banyaklah sebelum ni kan. Contohnya macam isu orang bertanya tentang penghuni gua, orang bertanya tentang Dzulqarnain kan. Isu tentang maklumat tentang Musa dengan Khadir. Kan? Siapa yang tahu maklumat tu? Allah lah. Sebab tu Allah yang cerita kepada Nabi SAW. Kalau Allah tak turunkan ayat Quran yang mengandungi cerita penghuni gua, cerita Dzulqarnain, cerita tentang Musa dengan Khadir, tentu Nabi SAW pun tak akan tahu. Jadi ayat 109 ini ada perkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Jadi Allah Ta'ala ni, dia nyatakan dalam ayat 109, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi. Allah Ta'ala katakanlah Muhammad. Allah perintah kepada Nabi Muhammad supaya sampaikan. Katakan kepada mereka, law kana al-bahr, kalaulah, ataupun jika semua lautan, semua laut, midada, dijadikan sebagai dakwat. Air laut tu dijadikan sebagai tinta. Li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimah Rabbku. Okay. Kata Nabi Allah perintahkan Nabi sampaikan. Jika diambil semua air laut ni, air laut tadi itu dijadikan dakwat itu digunakan untuk menulis, menyenaraikan apa kalimah-kalimah Allah tu, maka Allah bagi tahu la nafidal bahr. Allah kata dakwat tu pasti akan habis qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum selesai menulis semua kalimah-kalimah Tuhanku. Jelaskan ayat ni boleh faham kan? Maknanya Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau cuba sampaikan pada diorang, biar mereka fikir, mereka ingat tentang keluasan kalimah-kalimah Allah. Kalimah-kalimah Allah ni pertama, tengok kat situ. Kalau ikut kalau ikut Dr. Wahbah, kalimah-kalimah Allah ni macam ilmu Allah. Kita kalau baca kisah Musa dengan Khadir pun, kan, kisah Musa dengan Khadir ni pun, kita tahu 3 peristiwa je, betul tak? Kita tahu 3 peristiwa je. Itu pun yang Allah bagi tahu. 3 peristiwa. Maknanya, apa lagi ilmu yang ada pada Khadir, Allah je yang tahu. Macam kisah Dzulqarnain kan, Allah sebut juga 3 perjalanan, sama macam Musa dengan Khadir. Kalau Nabi Allah Musa dengan Khadir, dia ikut 3 peristiwa. Dzulqarnain pun melalui 3 perjalanan. Kalau dengar cerita Dzulqarnain, kita rasa macam takjub, hebat dia Dzulqarnain ni kan. Jadi ayat yang kita belajar ni nak kaitkan dengan cerita-cerita tu jugalah. Maknanya ilmu Allah ni, termasuklah hikmahnya, termasuklah pengetahuan Allah ni,
Kalau kita nak senaraikan, macam kita ni kan hanya tahu 6,236 ayat saja yang diberitahu. Tetapi kalau nak disenaraikan semua maklumat tentang kalimah-kalimah Allah, ilmu Allah, ayat-ayat Allah ni memang takkan dapat dihabiskan. Tetapi bayangkan, kita nak fahamkan Al-Quran ni pun bila nak habis? Siapa yang biasa dia belajar tentang Quran ni, makin lagi dibaca Quran ni, lagi difahami, lagi banyak benda dia akan jumpa. Dia memang takkan habis punya. Dibaca surah sama, dibaca tafsiran dia berkali-kali, kita akan dapat maklumat yang bertambah-tambah. Memang takkan habis. Sebab tu kalau orang buat tesis, kalau dibuat tesis tentang tafsir, dia buat tesis tentang Quran, memang akan jumpalah tajuk tu. Maksudnya takkan habis tajuk yang nak mengkaji tentang Al-Quran. Okay. Dekat sini tuan-tuan puan, cuba perhatikan baik-baik. Kenapa diulang perkataan kalimatu Rabbi sebanyak 2 kali? Kita dah jumpa dekat sini sekali. Kalimatu Rabbi. Lepas tu jumpa sekali lagi. Kalimatu Rabbi. Kenapa diulang sebanyak 2 kali? Kenapa berlakunya pengulangan sebanyak 2 kali? Salah satu fungsi pengulangan dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan keagungan, untuk ta'zim, untuk menta'zimkan, mengagungkan yang sedang dibincangkan. Jadi sekarang ni kita sedang membincangkan tentang kalimatu Rabbi, kalimah-kalimah Tuhanku. Jadi nak membuat penekanan, nak menunjukkan, penting perbincangan sekarang ni, penting perbincangan sekarang ni. Maka diulang sekali lagi, kalimah Tuhanku. Diterangkan. Kita kalau kita faham, memang kita takkan lepaskan Al-Quran ni dalam hidup kita. Biarlah. Maksudnya kita takkan lepaskan waktu kita berlalu satu hari kalau kita tak baca Quran ke, kalau kita tak faham, jangan lepaskan. Walaupun sekejap. Kalau kita faham, nak cari kalimah-kalimah Allah, nak mencari rahsia, nak mencari hikmah Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ni kita dah faham. Lepas tu Allah Ta'ala kata dakwat yang diambil pada semua laut tu, kalau ditulis senaraikan kalimah Allah, pasti tak sempat nak tulis dah. Kan dakwat tu dah habis. Allah kata, walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun satu kali ganda lagi lautan tu dijadikan tinta pun sama juga takkan sempat habis. Contohnya, kita kan, bumi kita kan mengandungi 70% laut kan. Kita ambillah laut paling besar, laut apa? Ambillah laut ni, laut Cina Selatan ke, laut apa, laut macam-macam laut lah kan. Kalau laut tu digandakan sekali lagi ganda, digunakan sebagai dakwat untuk tulis kalimah-kalimah Allah, memang tak sempat pun nak tulis, maka dakwat itu sudah habis. Okay. Ada ayat lain dalam surah Luqman yang Allah menerangkan lebih kurang sama seperti mana surah Al-Kahfi. Jadi ini tuan-tuan pun boleh baca tentang surah Luqman pada ayat yang ke-27. Kenapa cerita tentang kalimah Allah, hikmah Allah berada pada surah Luqman? Inilah jawapan kepada hikmah yang Allah bagi kepada Luqman. Kita dah selesai dah bicara tentang wasiat Luqman kepada anak dia. Hebatnya Luqman ni adalah kerana hikmah yang Allah bagi kepada dia. Wa atainahu Luqmanul hikmah. Jadi maksud kalimah-kalimah Allah ni juga dikaitkan juga dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, ada satu lagi ayat, tapi kita pun dah 11:36 pagi. Rasanya ayat 110 ni kita simpan dia, kita bawa dia minggu depan insya-Allah. Ya, so kita berhenti pada ayat yang ke-109. Insya-Allah minggu depan siri yang ke-49, siri akhir, kita akan mulakan dengan ayat yang ke-110. Kemudian kita akan lanjutkan dengan rumusan suratul Kahfi. Kita nak kaitkan dengan tujuan suratul Kahfi dan kita nak kaitkan dengan perlindungan daripada Dajjal. Kenapa 10 ayat yang terakhir ini dijadikan salah satu daripada ayat-ayat, kumpulan ayat yang perlu dibaca pada yang Nabi galakkan kita baca, kita hafal dan kita faham. Dan ayat 110 ni adalah ayat yang menunjukkan bahawasanya suatu hari nanti kita akan pasti bertemu dengan Yang Maha Pencipta. Kita pasti akan bertemu dengan Maha Pencipta kita. Sama ada saya yang akan bertemu dulu, mungkin tuan-tuan yang akan pergi bertemu Allah terlebih dahulu. Yang pastinya semua orang akan pergi berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Nak bawa apa apabila nak berdepan dengan Allah? Maka jawapannya ada, dinyatakan oleh Allah pada ayat yang ke-110 suratul Al-Kahfi. Moga-moga Allah menambahkan rasa iman kita terhadap perkara-perkara yang patut kita imani, dan Allah sentiasa memberikan kita kelapangan, kita dapat sentiasa berminat untuk kita mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi, gunakan kesempatan hari Jumaat untuk membaca suratul Al-Kahfi. Nanti saya akan bagi nota, dan besok saya akan bagi minggu depan saya akan bagi nota keseluruhan daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-15, dan saya akan ayat sampai ayat ke-110. Semua sekali kalau tengok dalam jumlah slide yang saya ada ni, lebih kurang dalam 1042 slide PowerPoint. 1042 tu saya akan gabungkan nanti juga dengan Ad-Dajjal, juga tentang nota berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya dengan rahmat Allah. Tak ada apa-apa pun yang datangnya daripada pihak saya pun. Pihak akademi pun tak ada apa-apa pun. Semuanya itu adalah daripada kurniaan, daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tugas kita, ada peluang, ada ruang, ada masa, ada tenaga, ada wang ringgit, ada umur. Kita bawa manusia kepada Allah, bawa manusia kepada Rasul. Tugas kita, kita nak membumikan Al-Quran di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada apa-apa soalan tuan-tuan dan puan, silakan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Ada apa-apa penambahan maklumat pun saya sangat alu-alukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada ruangan chat, saya tengok ada ke tak ada, sekejap ya. Ya, ada soalan ke? Okay, jika tiada soalan, saya doakan semoga kita semua diberikan ganjaran jazakumullahu khairah
kepada semua yang terlibat secara langsung, yang tak terlibat secara langsung, semua memberikan sumbangan. Moga-moga semua sumbangan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat syurga. Jika ada sebarang pembetulan, teguran, bolehlah dipanjangkan terus kepada saya. Tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun tuan-tuan boleh terus PM saya pun tak apa. Ya, moga-moga kita semua dapat manfaat. Dari siapa-siapa yang belum dapat nota, tolong maklumkan. Ya, siapa-siapa yang ada pertanyaan pun tolong kemukakan. Jadi kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan kita bertasbih. Yang tasbih ini fungsinya adalah untuk menghapuskan, membetulkan mana-mana kesalahan kita sepanjang kita bersiaran pada pagi ini hampir 1 jam 15 minit. Moga Allah berikan kita keberkatan yang banyak pada umur dan masa kita dan semuanya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.